Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. InsyaAllah hari ini kita akan bersama lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi topik yang akan kita bincangkan hari ini adalah mengenai penyakit asma ya. Okey, jadi sebagai seorang doktor pakar paru-paru, saya banyak berdepan dengan pesakit yang mengidap penyakit asma ya. Jadi soalan yang sering mereka tanyakan ialah doktor, apakah itu penyakit asma ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penyakit asma itu sendiri ya. Jadi apabila kita bercakap mengenai penyakit asma ya, asma adalah satu penyakit yang melibatkan saluran pernafasan di dalam paru-paru ya. Dan untuk pesakit asma, saluran pernafasan mereka adalah lebih sensitif daripada orang biasa, orang yang sihat ya. Maksudnya sekiranya orang yang sihat berada di kawasan yang udara sejuk ataupun banyak debu ya, kebiasaannya paru-paru mereka tidak akan mengalami apa-apa masalah ya. Tetapi untuk pesakit asma, ketika mana mereka berada dalam kawasan yang sejuk ya ataupun kawasan yang berdebu ya, mereka mudah mendapat masalah susah nafas ya. Mereka akan merasakan pernafasan sempit ya, dan kadang-kadang mereka boleh mengeluarkan bunyi pernafasan yang kita panggil wheezing sound ya, bunyi seperti anak kucing. Seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah penjelasan mengenai apa itu penyakit asma secara umum ya, di mana saluran pernafasan menjadi lebih sensitif daripada orang yang sihat ya. Kebiasaannya apabila serangan asma berlaku ya, paru-paru kita akan mengeluarkan banyak lendir-lendir ya, dan juga saluran juga akan menjadi lebih kecil daripada saiz biasa. Okey. So itu adalah secara umum apa yang dimaksudkan dengan penyakit asma itu sendiri. Okey, jadi soalan yang seterusnya ialah apakah simptom-simptom pesakit asma bagaimana untuk kita tahu bahawa seseorang itu mengidap penyakit asma ataupun tidak? Ya, jadi antara simptom pesakit asma ialah mereka akan merasa susah nafas ya, mereka akan merasa saluran pernafasan menjadi sempit ya, dan susah untuk bernafas, dan bunyi, mereka mengeluarkan bunyi yang spesifik yang dipanggil wheezing sound, bunyi seperti anak kucing yang saya tunjukkan sebentar tadi ya. Jadi itu adalah antara tanda-tanda ataupun simptom pesakit asma, iaitu mereka mengalami kesukaran untuk bernafas ya, saluran pernafasan berasa sempit, dan mereka akan mengeluarkan bunyi wheezing sound ya. Okey. Soalan yang seterusnya ialah apakah risiko untuk mendapat pesakit asma ya? Jadi siapa sebenarnya yang boleh mendapat penyakit asma ya? Jadi apabila pesakit berjumpa dengan doktor ya, kita akan bertanyakan sejarah keluarga ya, kerana penyakit asma ini biasanya mereka boleh diwarisi ya. Jadi sekiranya seseorang itu mempunyai ayah ataupun ibu yang mengidap penyakit asma, kebarangkalian untuk seseorang itu mendapat asma adalah tinggi ya, kerana asma boleh diwarisi di dalam keluarga ya. Okey. Jadi penting untuk kita bertanyakan sejarah keluarga dalam pesakit asma. Tetapi ada juga sekumpulan kecil pesakit asma yang tidak mempunyai apa-apa sejarah keluarga. Jadi walaupun seseorang itu tidak mempunyai sejarah asma dalam keluarga, mereka masih berpotensi untuk mendapat penyakit asma itu sendiri. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, apakah penyebab serangan asma? Okey. Jadi ataupun kita panggil asthmatic attack ya. Kalau serangan jantung kita panggil heart attack ya. Kalau untuk asma kita panggil asthmatic attack ya. Di mana penyakit asma akan mendapat kesukaran bernafas yang serius ya. Jadi ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan asthmatic attack ataupun serangan asma, yang mana pesakit perlu dimasukkan ke hospital ya, perlukan bantuan oksigen ya. Jadi antara punca serangan asma ialah yang pertama jangkitan kuman ya. Jangkitan kuman sama ada di saluran pernafasan ataupun di paru-paru, ataupun pneumonia, jangkitan kuman di paru-paru, ataupun jangkitan kuman di saluran pernafasan, ataupun kita panggil upper respiratory tract infection ataupun URTI ya. Jadi jangkitan kuman adalah antara perkara yang kerap ya menyebabkan seorang pesakit asma mendapat serangan asma ya. So jangkitan kuman sama ada di paru-paru ataupun di saluran pernafasan. Penyebab serangan asma yang seterusnya ialah environment ataupun situasi persekitaran ya. Cuaca yang sejuk ya, kadang-kadang cuaca yang terlalu sejuk ya, lebih sejuk daripada kebiasaannya boleh menyebabkan pesakit asma mendapat serangan asma ya.
Ada beberapa pesakit saya yang asmanya stable, ya, tidak perlu masuk hospital, tetapi kerana baru melancong ke Eropah, ya, baru balik daripada melancong, kemudian mendapat kesukaran untuk bernafas, ya. Tetapi bila kita cek, kumannya, level kuman adalah rendah. Jadi bukan jangkitan kuman, tetapi kerana perubahan keadaan sekeliling, environmental, ya. Maksudnya perubahan cuaca yang mendadak juga boleh menyebabkan serangan asma itu terjadi. Alright. Okey, selain daripada itu, ya, pendedahan kepada habuk-habuk, ya, ataupun debu-debu ataupun pencemaran, ya, juga boleh menyebabkan serangan asma berlaku, ya. Okey, jadi sebab itulah untuk pesakit asma, ya, kita akan menasihatkan untuk mereka memakai mask, ya, sekiranya mereka perlu pergi ke bahagian ataupun tempat-tempat yang mempunyai banyak debu, ya, yang mempunyai pencemaran udara yang tinggi, ya. Penting untuk pesakit asma memakai topeng ataupun mask untuk menjaga paru-paru mereka daripada mendapat serangan asma. Okey. Selain daripada itu, ya, selain daripada jangkitan kuman, ya, cuaca yang terlalu sejuk, ya, habuk-habuk persekitaran, ya, habuk-habuk dalam rumah juga perlu diambil kira. Contohnya binatang-binatang peliharaan, ya, kucing ataupun burung-burung, ya. Sekiranya pesakit asma ada memelihara burung, memelihara kucing, ya, kita akan menasihatkan untuk meletakkan haiwan-haiwan tersebut di luar rumah, ya, untuk mengurangkan risiko pendedahan mereka terhadap bahan-bahan tadilah, binatang-binatang tadi, ya. Jadi bulu-bulu haiwan juga boleh menyebabkan pesakit asma mendapat serangan asma yang serius, ya. Kebanyakan pesakit asma saya, ya, ada yang membeli beberapa ekor kucing, ya, ada yang tidur dengan kucing. Jadi untuk pesakit asma, saya ingin menasihatkan agar elakkanlah tidur dengan binatang peliharaan anda, ya, kerana bulu-bulu daripada binatang peliharaan tersebut boleh menyebabkan serangan asma itu berlaku, ya. Okey. So selain daripada binatang peliharaan, perkara lain yang perlu diambil perhatian ialah kapet. Kerana debu-debu yang terdapat di kapet juga boleh menyebabkan serangan asma berlaku, ya. Jadi sekiranya anda tergolong di kalangan pengumpul kapet yang tebal, ya, ya, cuba tukarkan kapet tersebut kepada peralatan rumah yang lain yang tidak mempunyai bulu-bulu, ya, kerana hama yang terdapat di bulu kapet, ya, ataupun debu-debu yang terdapat di bulu kapet boleh menyebabkan serangan asma berlaku, ya. Okey. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang boleh menyebabkan serangan asma, ya? Perkara lain yang perlu diambil kira ialah emosi, ya. Kadang-kadang perubahan emosi, ya, ataupun keadaan emosi yang terlampau boleh menyebabkan serangan asma, ya. Ada orang yang mendapat serangan asma apabila mereka terlalu gembira, ya, terlalu gembira sampai semput, sampai mendapat serangan asma. Ada orang yang mendapat serangan asma apabila terlalu sedih, ya, pun boleh menyebabkan serangan asma, ya, emotional trigger. Perubahan emosi yang mendadak, ya, yang terlampau juga boleh menyebabkan serangan asma berlaku, ya. Okey, jadi secara umumnya itu adalah antara punca-punca mengapa serangan asma boleh berlaku, ya. Kita dah bercakap mengenai jangkitan kuman, ya, cuaca yang terlalu sejuk, ya, debu-debu di udara, debu-debu di dalam rumah daripada binatang peliharaan, debu-debu di kapet, dan perubahan emosi yang mendadak. Kadang-kadang pemakanan juga boleh mendatangkan serangan asma. Sebentar, ya. Hello? Ya, ya. Yes. Ya, bukan. Ya. Aha. Can. Ya. Okay, welcome back. Okey, baiklah, kita sambung semula, ya. Sampai mana tadi? Okey, asma. Pemakanan, ya, pemakanan. Jadi pemakanan juga boleh menyebabkan serangan asma, ya. Antaranya sekiranya kita meminum minuman yang terlalu sejuk, ya. Ada setengah-setengah pesakit asma mereka tidak boleh tahan dengan beberapa jenis buah-buahan, ya. Ada pesakit asma yang tidak boleh alah ataupun alah dengan orange, ya. Ada yang alah dengan pisang, ya. Jadi setiap orang mempunyai alahan yang berbeza-beza, ya. Jadi kita perlu mengetahui apakah pemakanan ataupun buah-buahan yang kita boleh ambil yang sesuai dengan penyakit asma tersebut. Okey. Ya, jadi secara keseluruhannya itu adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan serangan asma berlaku. Okey. Yang seterusnya ialah apakah rawatan untuk penyakit asma. Okey, jadi penyakit asma ini adalah satu penyakit yang boleh dikawal tetapi tidak boleh disembuhkan, ya. Jadi sekiranya seseorang itu sudah menghidap penyakit asma, mereka akan terus menghidap penyakit asma seumur hidup, ya. Ia tidak boleh dirawat tetapi boleh dikawal dengan ubat-ubatan. Jadi penting untuk penghidap asma untuk mengambil ubat-ubatannya secara berterusan mengikut arahan doktor. Okey. Secara umumnya pesakit asma perlu mengambil inhaler ataupun ubat sedut. Ya, ini adalah contoh inhaler. Kita ada banyak jenis inhaler.
Okey, ini adalah inhaler yang sedia ada. Ada banyak lagi jenis yang terdapat di pasaran di luar sana, ya. Berbagai bentuk, ya, berbagai device, ya. Okey, ya. Jadi mungkin antara pesakit-pesakit asma di sana ada yang mempunyai salah satu daripada alat-alat seperti ini yang boleh digunakan. Jadi sebenarnya ada dua jenis inhaler yang penting untuk pesakit asma menggunakannya untuk menstabilkan penyakit mereka, ya. Untuk pesakit asma peringkat 2 dan 3 dan 4, ya. Kerana pesakit asma ada banyak jenis, ya. Ada jenis yang stable, ada yang jenis tidak berapa stable. Jadi bergantung kepada tahapan asma tersebut. Secara umumnya pesakit asma perlu mengambil inhaler. Kita ada dua jenis inhaler. Satu kita panggil reliever, satu kita panggil preventer. Ya, preventer itu bermaksud inhaler yang diambil untuk mengelakkan serangan itu daripada berlaku, ya. Jadi sama ada pesakit itu mengalami masalah kesukaran bernafas ataupun tidak, mereka tetap perlu mengambil inhaler preventer ini tadi, ya. Kebiasaannya kita akan nasihatkan untuk mengambil 2 puff 2 kali sehari, ya, preventer. Okey. Kita ada juga reliever, tapi saya tidak ada contoh sampel reliever itu di sini, tapi lebih kurang bentuknya seperti ini. Tetapi biasanya warna biru lah, kita panggil salbutamol ataupun Ventolin, ya. Reliever itu bermaksud kita hanya mengambil inhaler itu apabila kita mengalami masalah susah bernafas, ya. Apabila susah nafas baru kita ambil inhaler jenis reliever tadi. Sekiranya kita sihat sahaja maka tidak perlu mengambil inhaler jenis reliever tadi. Hanya perlu mengambil preventer sahaja, iaitu yang berbentuk seperti ini, tetapi dia ada banyak jenis warna, ada yang warna coklat, ada yang warna merah, ya, ada yang warna pink. Jadi ada berbanyak jenis, ya. Jadi dengan saya ini kita ada yang seperti ini. Sebenarnya ada terdapat banyak lagi jenis-jenis inhaler di luar sana. Okey. Jadi inhaler, rawatan asma yang paling utama adalah inhaler. Jadi untuk pesakit asma, sekiranya anda ingin keluar ke mana-mana, jangan lupa membawa inhaler anda. Terutamanya sekiranya anda adalah pesakit asma yang tidak terkawal. Maksudnya asma, anda sering mendapat masalah semput, susah nafas, ya. Ketika melakukan aktiviti ataupun ketika terdedah kepada cuaca, ya. Jadi untuk pesakit asma, pastikan anda membawa inhaler anda ke mana-mana, terutamanya inhaler reliever yang berwarna biru, ya. Sekiranya anda susah nafas ketika sedang mendaki tangga, anda boleh segera menggunakan inhaler tersebut. Okey. Okey. Selain daripada itu, kita ada juga tablet, ya. Kita ada tablet untuk pesakit asma. Kebiasaannya kita akan berikan tablet Singulair atau Montelukast yang perlu dimakan pada waktu malam untuk membantu menstabilkan penyakit asma itu sendiri, ya. Kita ada juga tablet Nulin SR, ya. Tablet Nulin juga untuk membantu menstabilkan pesakit asma yang mempunyai asma yang tidak terkawal, ya. Jadi tetapi kebiasaannya kita cuba elakkan untuk memberikan tablet Nulin lah, ya. Alright. Okey. Seterusnya, cara mengelak serangan asma. Okey, bagaimana cara untuk kita mengelakkan serangan asma ialah kita perlu, yang pertama, pastikan kita mengambil inhaler seperti yang diarahkan oleh doktor, ya. Pastikan anda mengambil inhaler anda 2 puff 2 kali sehari, ya, untuk yang memerlukan, ya, untuk tahap 2 dan 3 dan 4, ya. Pastikan mengambil inhaler seperti yang diarahkan oleh doktor, jangan tinggal ubat anda, alright. Dan elakkan daripada terdedah kepada triggers ataupun faktor-faktor tadi, ya. Sekiranya anda ada membela kucing, membela burung, kalau boleh letakkan haiwan tersebut di luar rumah, ataupun sebaik-baiknya jangan bela langsung haiwan peliharaan, ya. Okey, kalau ada kapet di rumah, tukar, ya, tukar kapet kepada alas lantai yang tidak berbulu, ataupun berdebu. Okey. Dan cuba elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang mempunyai cuaca yang ekstrim, ya. Elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang berhabuk. Okey. Jadi kita perlu mengelakkan diri daripada terdedah kepada punca-punca yang boleh menyebabkan serangan asma. Okey. Ya. Okey, jadi itu adalah antara cara-cara mengelak serangan asma, ya. Seterusnya, apakah penyakit yang berkaitan dengan asma, ya? Jadi asma adalah satu penyakit yang complicated, yang agak rumit. Dia tidak boleh diselesaikan dengan hanya merawat asma sahaja, ya. Kerana apabila seseorang itu ada asma, kebiasaannya mereka juga akan ada penyakit-penyakit lain, ya. Contohnya mereka akan ada eczema, ya, masalah kulit, gatal-gatal kulit, alergik kulit, alahan gatal kulit, alright.
Dan mereka juga boleh ada penyakit rhinitis, sinusitis ya, atau kita panggil resdung ya. Jadi kebiasaannya penyakit asma ini dia bukan wujud dengan sendiri. Dia wujud dengan adanya penyakit-penyakit lain juga ya. Jadi sebab itulah untuk kita mengawal penyakit asma, kita juga perlu mengawal penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan asma tadi. Sekiranya kita ada masalah kulit ya, eczema yang tidak kontrol, kita perlu merawat penyakit eczema tersebut ya. Pastikan kita menyapu krim yang diarahkan oleh doktor pakar kulit. Dan sekiranya kita ada resdung yang teruk, pastikan kita diperiksa oleh pakar ENT ya, pakar hidung, untuk mereka tentukan sama ada resdung ini perlu dibedah ataupun cukup dengan memakai ubat spray hidung sahaja ya. Jadi kita perlu merawat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan asma supaya kita pastikan penyakit asma itu dapat dikawal dengan baik. Okey. Jadi, soalan seterusnya ialah teknik menggunakan inhaler yang betul. Okey, jadi bagaimanakah anda menggunakan inhaler yang betul ya? Kerana untuk pesakit asma sangat penting untuk mereka memastikan bahawa teknik mereka menggunakan inhaler adalah betul. Ya, kerana sekiranya ubat dah bagus, tapi cara tak betul ya, nanti ubat itu tak dapat masuk ke paru-paru dengan betul, seterusnya kesan ubat tersebut tidak dapat dinikmati oleh pesakit ya. Jadi pesakit ramai yang kata, oh doktor saya dah pakai inhaler ni dah lama dah tapi still asma tak kontrol ya. Tetapi bila kita tengok cara mereka pakai inhaler salah ya. Ada yang ada yang menggunakan inhaler ini sebagai seolah-olah memakai minyak wangi ya, spray di kanan dan di kiri tetapi tidak masuk ke paru-paru. Jadi itu adalah teknik yang salah ya. Ada juga pesakit yang memakan tablet yang kita suruh untuk menggunakan sebagai inhaler, kerana ada alat yang perlu menggunakan tablet ya, ada device yang menggunakan tablet untuk merawat. Okey, jadi tekniknya adalah pertama, pastikan anda menggoncang inhaler itu dengan betul ya, untuk memastikan bahan-bahan dalam inhaler itu boleh dikeluarkan dengan baik. Okey, agak sedikit ketat. Okey, right. So, okey, goncangkan inhaler anda dengan baik ya, kemudian masukkan ke dalam mulut. Okey, pastikan bibir anda tertutup rapat di sekitar inhaler ini. Okey, supaya ubat yang keluar tidak akan terkeluar daripada sekeliling mulut anda. Okey, masukkan dalam mulut. Okey, pastikan bibir betul-betul menutupi ruang inhaler. Okey, setelah itu, kemudian setelah anda masukkan bibir ke dalam inhaler, okey, tekan. Okey, so tekan. Okey, setelah anda tekan, okey. Okey, pastikan ubat-ubatan itu tidak bocor dikeluar. Teruskan tekan dan maintain dalam mulut anda. Okey, maintain selama paling kurang 10 saat ya. 10 saat. Okey, 10 saat untuk pastikan ubatan tersebut masuk ke dalam paru-paru dengan betul ya. Setelah 10 saat, kemudian baru lepaskan. Okey, so kemudian goncang lagi kali kedua, kerana anda perlu pakai 2 puff kan. Goncang lagi kali kedua, masukkan dalam mulut. Okey, alright. So agak sukar ya. Saya pun agak sukar nak melakukannya, tapi pastikan teknik yang digunakan adalah betul ya, supaya ubat itu boleh masuk dengan baik. Alright. So pastikan 10 saat ya, 10 saat untuk ubat-ubat tersebut masuk ke dalam paru-paru. Okey, jadi itu adalah teknik menggunakan inhaler yang betul. Okey. Okey, so basically persoalan mengenai pesakit asma kita telah cover, kita telah bincangkan. Okey. Seterusnya kita ada 2 soalan yang tidak berkaitan dengan asma ya. Ini adalah soalan yang berkaitan dengan kanser paru-paru yang kita bincangkan semalam. Okey. Ada yang bertanya, doktor, apakah kaitan antara stres dan kanser? Okey, adakah stres boleh menyebabkan kanser? Ya. Jadi tidak ada kajian yang jelas menunjukkan ya, orang yang stres akan confirm mendapat kanser. Tidak ada kajian yang menunjukkan relationship ataupun hubungan seperti itu. Tetapi kalau dilihat ya, kebanyakan orang yang mengidap stres ataupun chronic stres, apabila mereka mendapat stres, mereka tertekan, mereka cenderung untuk menghisap rokok ya, ataupun mengambil alkohol untuk mengurangkan masalah stres mereka itu. Okey. Jadi apabila mereka menghisap rokok ya, aktiviti menghisap rokok itu sendiri meningkatkan risiko seseorang untuk mendapat kanser.
Okey. Jadi ya, dan ada juga kajian menunjukkan bahawa apabila seseorang itu stres, ya, terdapat neurotransmitters dalam badan yang akan dikeluarkan dengan lebih banyak daripada biasa, ya. Dan neurotransmitter itu dikatakan boleh mempercepatkan rebakan kanser sel, ya. Tetapi kajian itu masih dalam peringkat kajian, ya, belum ada bukti yang betul-betul kukuh untuk menyokong kenyataan ini, ya. Ya, jadi sekiranya seseorang itu menghadapi stres, kita nasihatkan untuk cuba legakan ataupun cuba selesaikan masalah stres itu dengan baik, ya. Usahalah menghisap rokok ataupun meminum alkohol, ya, kerana perkara-perkara itu hanya akan meninggikan risiko anda untuk mendapat kanser. Okey. Jadi itu adalah jawapan untuk kaitan antara stres dan kanser. Okey. Yang seterusnya ialah soalan yang seterusnya. Adakah orang yang tidak merokok berisiko untuk mendapat kanser jika terdedah kepada rokok walaupun mereka tidak mempunyai sejarah kanser dalam keluarga? Okey. Betul, ya. Sekiranya kita terdedah kepada asap rokok dalam keadaan yang berterusan, ya, perkara ini akan mendatangkan masalah kepada sel-sel di paru-paru, ya. Dan kajian memang telah membuktikan bahawa rokok adalah antara punca utama penyakit kanser paru-paru, ya. Bila kita bercakap rokok, kita tidak hanya ditujukan kepada perokok itu sendiri, tetapi orang-orang di sekitar perokok itu juga berisiko untuk mendapat kanser, ya. Orang-orang di sekitar perokok yang turut terhidu asap rokok sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, mereka turut berisiko untuk mendapat kanser paru-paru, ya. Kita panggil perokok pasif. So, kita ada perokok aktif, di mana perokok itu sendiri merokok, dan juga kita ada perokok pasif, ya, di mana orang-orang di sekitar perokok itu yang tidak merokok tetapi mereka terhidu kepada asap rokok secara sengaja ataupun tidak sengaja, orang-orang di sekitar juga turut berisiko untuk mendapat kanser paru-paru, ya. Banyak kes yang saya terima, ya, para wanita suri rumah, mereka tidak merokok, ya, tetapi mereka mendapat kanser paru-paru, ya. Jadi mereka pun pelik, kenapa mereka dapat kanser paru-paru walaupun mereka tak merokok, ya. Tetapi bila kita tanya sejarah dengan lebih mendalam, mereka menceritakan, suami mereka merokok, ya, anak-anak mereka juga merokok. Jadi mereka berada di dalam lingkungan perokok walaupun diri sendiri tidak merokok, ya. Jadi walaupun diri sendiri tidak merokok, ya, tetapi berada dalam lingkungan perokok, risiko untuk mendapat kanser itu tetap tinggi, ya. Jadi sebab itulah kita sangat-sangat mengharapkan agar kempen berhenti merokok diluaskan, ya, agar kesedaran tentang pentingnya berhenti merokok itu dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat, kerana rokok adalah ibu banyak penyakit, ya, dan antaranya adalah kanser paru-paru yang mana dia juga boleh menyebabkan masalah kepada orang-orang yang tidak merokok, orang-orang di sekitar pesakit ataupun perokok tersebut, ya. Jadi kepada perokok di luar sana, ya, berhentilah merokok, ya. Sayangilah diri anda dan juga orang-orang di sekeliling anda, kerana jika anda merokok, bukan hanya anda saja yang terkesan, tapi orang-orang di sekeliling anda juga terkesan, ya. Dan untuk pengetahuan semua, ya, pesakit asma juga akan mudah mendapat serangan asma sekiranya mereka terdedah kepada asap rokok. Terdapat banyak para ibu, ya, yang berpenyakit asma, ya, mereka mendapat serangan asma kerana suami mereka merokok, ya. Jadi walaupun suami mereka kata, okey, saya merokok di luar rumah, ya. Jadi walaupun mereka merokok di luar rumah, tetapi asap rokok yang tertinggal di dalam di baju mereka, ya, yang kemudiannya dibasuh ataupun dihidu oleh isteri mereka, perkara itu turut boleh menyebabkan serangan asma itu berlaku, ya. Ya, jadi again, sekali lagi kepada perokok di luar sana, tolonglah berhenti merokok, ya, untuk kesejahteraan diri anda dan juga keluarga anda. Okey. Okey, baiklah. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung sesi FB Live tentang penyakit asma. Semoga perbincangan kita dapat memberi maklumat ataupun info yang berkaitan, ya, dan bermanfaat kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi FB Live esok. Saya akan bincangkan penyakit COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ataupun penyakit obstruktif paru-paru kronik yang juga disebabkan oleh rokok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.